basic feasible solution sini. So satunya adalah, salah satunya mungkin kita punya optimal solution. Okay, so saya nak awak cuba reflect point yang nombor 4 itu. If a linear programming problem has optimal solution, okay, kita katakan, okay, there must be an extreme point yang optimal. Okay, cuba bincang point nombor 4. Nombor 4 itu merujuk kepada case unique solution. Okay, so unique solution, of course, optimal solution adalah merujuk kepada one and only one extreme point. Okay. Okay, so anda kata if a linear programming problem has optimal solution, then this optimal solution must be an extreme point. Okay, so mungkin saya boleh salin dekat sini supaya boleh nampak. Okay, reflect kepada point nombor 4 tadi. So anda kata soalan diberikan sebagaimana berikut. If a linear programming has an optimal solution. Okay, so if a linear programming problem has an optimal solution, then this optimal solution must be an extreme point. Okay, so based on statement ini, boleh tentukan tak statement ini adalah true ataupun false? True. Yang lain? Anyone? Tadi True siapa? juga. Munfir? Darwish? True juga, Doktor. True, Mana Doktor. nak sebut nama awak? Darwish ke Darwishi ke apa? Darwish. Darwish ya, okay. So Darwish dengan Munfir kata betul. Yang lain? True, Doktor. True, Doktor. Okay, so cuba tengok baik-baik. Yang tadi saya kata nombor 4, if a linear programming problem has optimal solution, there must be an extreme point that is optimal. Okay, tapi point nombor 4 ini reflect kepada unique solution. Yang kita ada satu solution saja. Okay, so soalan saya tu merujuk kepada point nombor 4. So adakah kita boleh generalisekan bahawa if a linear programming problem has optimal solution, then this optimal solution must be an extreme point. Okay, so bagaimana kalau solution yang kita ada adalah infinitely many solution? Boleh cuba reflect daripada statement itu. Okay, so kita ada, okay, sebagaimana yang kita dah tengok sebelum ini, solution kita pada interval ini. Okay, so of course yang ni adalah vertex. Kalau merujuk kepada point nombor 4 tu, teorem nombor 4, okay, kita ada optimal solution pada satu extreme point. Okay, tapi itu hanya khusus untuk unique solution sahaja. So maksudnya untuk case infinite many solution, okay, bukan sahaja kita ada pada two extreme points, okay, tapi di sepanjang in between these two extreme points. Okay, so maksudnya yang ni solution kita ataupun jawapan kepada soalan ini, kenyataan ini adalah salah lah. Boleh kan? So saya cuba repeat sekali lagi. If a linear programming problem has an optimal solution, then this optimal solution must be an extreme point. Okay, one and only one unique solution. Okay, so sudah tentu tidak, sebab optimal solution, okay, not only we have unique solution, okay, in certain cases we have infinitely many solution.
Okay, itu yang saya kata. Kalau infinitely many solution, okay, so optimum solution, kita akan dapat optimum solution, katakanlah Z star equal to 350. Okay, so 350 ini tak semestinya pada X1 equal to 3, X2 equal to 4. Okay, so kita akan dapat juga Z star equal to 350 pada point X1 equal to 9, X1, X2 equal to 3 sebagai contoh. Okay, so kedua-dua ni adalah katakanlah sebagai dia punya extreme point. Okay, in between this extreme point, so kita ada beberapa lagi solution yang akan come up with the same optimum solution. Boleh? Jadi soalan ini jawapan dia false lah. Untuk cases yang infinitely many solution, kita akan dapat one optimal solution tapi bukan pada one extreme point. Okay, so pada two extreme points dan juga in between these two extreme points. Boleh? So yang tu just to reflect apa yang saya tulis tadi. Okay, so ada berapa soalan? Tak ada? Semua okey ke? Okey, betul. Okay. Okay, so yang tu nanti saya akan tulis properly dan saya akan share nota lah. Okay, so 1 jam awal so kita just recap supaya awak boleh faham dan saya tak bincang secara step by step pengiraan lah sebab dia melibatkan masa kan. Awak pun dah pernah belajar. Jadi saya dah bagi nota dan step by step awak boleh double check dengan jawapan saya tu lah. Okay, dan sedikit caveat, okay, ataupun disclaimer lah. So mungkin saya ada sedikit kesilapan ke, ada segi miscalculation ke. Okay, so please feel free lah untuk bincang dekat sini. Mungkin jawapan yang saya dapat tu berbeza daripada jawapan awak, majoriti daripada awak, so kita boleh bincang balik. Okay, so Munfir dan ada beberapa lagi selalu bincang juga dengan saya untuk double check jawapan. Okay, so far tak ada pembetulan kan dekat note ni. Okay, so idenya macam tu lah. So kita kena sentiasa bincang dan double check. Okay, supaya kita boleh come up with nota yang betul-betul reliable lah, yang betul kan, yang tak ada mistake. Okay. Okay, dan itu berkaitan dengan simplex method dan juga term-term yang berkaitan. Sekarang kita nak tengok berkaitan dengan primal dan dual. So dalam OR pun saya yakin awak dah sentuh berkaitan dengan primal dan dual ini. Cuma kita nak tengok untuk case primal dan dual ini. Tadi saya kata kita ada, untuk simple case kita ada geometric interpretation. Okay, untuk case 2 variables, 2D, so kita boleh find solution dekat vertex itu by graphical representation. Dan kita boleh check dengan simplex method. Okay, dan kaedah yang ketiga kita boleh double check jawapan itu adalah dengan menggunakan konsep dual inilah. So kita akan bincang nanti. Okay, so maksudnya to come up with solution in mathematics, so kita boleh tackle tackle dari arah yang berbeza lah, daripada approaches yang berbeza. Okay, cuma untuk simple cases kita ada geometrical representation lah. Untuk case yang kompleks tak dapat kita nak guna yang tu. Okay, so kita tengok primal dan dual. So just basic idea. Given generic linear programming problem, okay, dekat sini given non-standard form. Okay, so generic linear programming problem, original problem. Okay, this original problem kita katakan sebagai primal linear programming. Okay, so primal, dan awak boleh tengoklah formulation sama ada max ataupun min. Z, okay, just equal to linear combination coefficient C. Okay, so C1 times X1 till Cn times Xn.
Okay, so linear function. Subject to the following constraints, a set of constraints. So kita akan dapat dalam kes ini constraint in inequality less than or equal to. Okay, so daripada B1 sampai Bm dekat situ, dan okay, x1 until xn greater than or equal to 0 merujuk kepada non-negative. Okay, so satu lagi, mungkin term ini awak akan selalu guna. Okay, apabila saya sebut non-negative, okay, so apabila saya sebut non-negative, dia merujuk kepada greater than or equal to 0 lah, dia termasuk dengan 0. Okay, so kalau positif, saya tak sebut positif sebab positif dia hanya merujuk kepada greater than 0. Okay, sama juga dengan non-positif. Okay, so non-positif maksudnya dia termasuk sekali dengan 0. Okay, so kalau negatif less than 0 lah. Okay, sebab tu dalam matematik awak akan jumpa perkataan non-negatif, non-positif ini. So maksudnya dia masukkan 0 sekali dengan positive value. Okay, so dalam konteks sign restriction ini, so x1, x2, x1, x2 until xn, okay, non-negative values. Okay, ataupun generic linear programming problem ini, kita boleh tulis dalam bentuk compact form. Okay, sebagaimana berikutlah dalam bentuk C transpose X, yang mana C dan X itu adalah vektor. Okay, dan A adalah matrix AX less than or equal to B. Okay, so most of the mathematical formulation, dia akan cuba compactkan, simplifykan benda tu supaya kita just represent a simple thing. Okay, so explanation datang kemudian. Okay, so matematik ni dia suka compactkan equation dan sebagainya. Betul lah awak tengok E equal to MC square, F equal to MA. Okay, semua tu adalah merujuk pada compact form. Okay, sebelum nak dapat pengiraan tu, of course dia ada macam mana nak kira M macam mana, A tu macam mana, kan? Okay, so itu berkaitan dengan linear programming, generic linear programming problem dan juga compact form. Okay, so yang ni A matrix, so X, C dan B adalah vektor lah, masing-masing vektor. Okay, so dual adalah merujuk kepada transpose dalam arti kata lain. Okay, so kita ada matrix, so of course dual merujuk kepada transpose bagi primal. Okay, sebagai contoh, so boleh tengok dekat sini, case dual. Okay, so coefficient ataupun perkali bagi objective function dalam primal, okay, C1 anti Cn akan jadi right hand side untuk dual. Boleh sekali lagi saya ulang. So coefficient untuk objective function bagi primal akan jadi right hand side untuk dual. Okay, maksudnya C1 anti Cn akan jadi right hand side bagi dual. Okay, so then sign akan bertukar. So daripada less than or equal to akan jadi greater than or equal to. Okay, dan right hand side bagi primal akan jadi coefficient untuk dual. Okay, so B1 until Bm akan jadi objective function untuk dual. Okay, so yang ni term terpulang lah. Okay, so dekat sini Z primal. So saya gunakan Y untuk mewakili dual. Okay, dan juga U bagi menggantikan X. Okay, so kita ada objective function B1 U1 until Bm Um. Okay, so be careful dekat sini X1 until Xn untuk primal. So since dual, okay, kita based on right hand side bagi primal, so dia akan jadi B1 until Bm. Okay, so B1 just linear combination B1 U1 until Bm Um.
Dan of course kita punya isometrics dekat sini, kita akan transpose, so kita akan dapat x1 xn ini, so kita akan jadikan dia sebagai u1 un. Ataupun a1 an dekat situ, so dia transpose. So then awak akan dapat the following representation lah untuk dual. Dan of course u1, u2 till um greater than equal to 0. Yang ni dari mana tadi? Tak apalah, nanti saya padamkan. So then awak boleh tengok note dekat sini. So cuba perhatikan note dekat situ. So for primal, kita ada max problem. So then 2 akan jadi minimum problem. Dan coefficient matrix kita akan jadi transpose. Coefficient matrix akan jadi transpose dan kita akan change in sign. Untuk case yang ni kita tengok direct lah. Untuk case less than or equal to, kita akan tukar jadi greater than or equal to dan sebagainya. Sebaliknya, kalau greater than, kita akan jadi less than. Manakala untuk case equality, so kita kena pecahkan kepada 2, greater than or equal to, less than or equal to. So kita akan tengok contohnya nanti. So awak boleh cuba dekat sini ataupun cuba exercise nantilah. So ini saya explain dulu. Cuba tengok konsep primal and dual dekat sini. So ideanya konsep primal and dual ni adalah kita tengok daripada 2 point of view. Katakanlah primal daripada point of view buyer. So buyer point of view, manakala dual rujuk kepada seller point of view. Dan kita boleh tengok sebagai contoh diberikan primal sebagaimana berikut. Minimize function 10x1 plus 4x2 with 3 constraint. Kalau kita compute, kita akan dapat main objective function z equal to 144. Merujuk kepada cost yang perlu bayarlah. Pada point optimal solution 6 and 21. So ini just contoh. Dan of course dual, instead of min, kita nak minimizekan cost bagi primal punya point of view ataupun buyer point of view. Dual, seller point of view, of course dia nak maximizekan dia punya profit. So kalau optimum, so if optimum, dan kita boleh conclude jawapan akhir ni kita akan dapat sama. Kalau di optimum solution. So maksudnya sama untuk kedua-dua point of view, buyer dan juga seller. Nanti kita akan tengok ada certain cases yang mana kita tak akan dapat optimum solution. Ataupun dekat situ kita akan dapat primal dan dual, jawapan dia berbeza. Yang tu kita akan tengok nanti dalam weak duality. So far boleh dapat gambaran kan, primal, dual. Kita ada primal, ada dual. Untuk case minimization problem. Untuk case minimization problem, so of course kita punya constraint adalah greater than or equal to lah. Sebab so katakanlah ni feasible solution. So of course greater than or equal to merujuk kepada
sorry. Okay, so dekat sini. Okay, so feasible solution greater than or equal to. Okay, so tak apa. So yang ni greater than or equal to untuk case minimization problem. So maximization problem akan dapat reverse. Okay, less than or equal to. Okay, ini saya akan explain nanti. So boleh kan cuba. Okay, so given the following primal, okay, cuba awak dapatkan dual bagi primal yang diberikan ini. Boleh cuba tak? Okay, so sebagai exercise. Boleh cuba, okay, given primal, cuba dapatkan dual dekat sini. Sebagai exercise sebelum kita masuk kepada point yang seterusnya lah. Boleh ke? Kalau semua dapat jawapan tu maksudnya tak ada isu lah. So senang je kan? Okay, so tanpa tengok nota, boleh ke awak cuba untuk dapatkan. Okay, so objective function bagi primal adalah 10x1 plus 4x2. Apa objective function untuk dual? Anyone? 60 U1, 84 U2, 72 U3. Okay, so and Christina. So maksudnya kita ambil right hand side. Sorry. Okay, so right hand side bagi primal akan jadi objective function untuk max kan. So 60 U1, 84 U2 plus 72 U3. Macam tu ke? Yes, doctor. Okay kan? So yang tu saya, okay, so just explain macam tu lah so awak boleh faham, awak boleh tengok daripada nota tu macam mana nak dapatkan constraint dan seterusnya. Okay, so konsep primal and dual, kalau kedua-duanya adalah sama solution 144 dan kita katakan dia sebagai optimal. Okay, so sebagai exercise, so yang ni saya tak apalah sebab dalam nota tu dah ada ni kan, saya lupa padam yang ni. Okay, jadi tak boleh padam, tak apalah. Letak kita boleh try untuk awak dapatkan dual. Okay, so kalau awak perlukan masa mungkin awak boleh cuba jawab. Okay, daripada simple linear programming problem bagi primal ini, kita boleh turn untuk dapatkan dual kat sini. Okay, so max problem akan jadi min problem. Okay, dan right hand side untuk primal, bagi primal akan jadi objective function untuk dual. Okay, dan coefficient untuk bagi primal akan jadi right hand side bagi dual, untuk dual. Okay, dan kita transposekan matrix ini. So kita akan dapat, okay, so U1, 2 U1 dan juga 3 U1. Okay, dan seterusnya lah. So awak boleh tengok. Okay, so primal dan dual. Okay, itu untuk simple case yang mana kita punya constraint melibatkan inequality yang sama. Okay, seterusnya awak boleh tengok untuk case yang melibatkan sebahagian inequality less than or equal to dan sebahagiannya lagi adalah greater than or equal to, kita boleh transform. Sebagai contoh dekat sini, so max problem, so dia punya constraint basically less than or equal to. Okay, tapi yang last ni adalah greater than or equal to, so kita boleh
Okay, times dengan -1 untuk kita dapatkan, okay, so sign less than or equal to. Okay, so based on this new transformation, so awak boleh dapatkan dual dekat sini. Okay, so maksudnya awak kena tukar dululah. Okay, so less than akan jadi greater than untuk dual. Okay, dan contoh yang ketiga, yang ni yang kita tengok tadi. Yang tadi melibatkan inequality. Okay, sama ada all inequality itu adalah sama, less than or equal to. Ataupun contoh yang kedua, melibatkan combination less than or equal to dan greater than or equal to. So kita just transform semua tu kepada less than or equal to. Okay, contoh yang ketiga ni adalah case yang melibatkan constraint, okay, equality. Untuk case yang ada equality, so kita kena seperti yang saya highlight tadi, kita kena pecahkan dia kepada, okay, greater than or equal to dan juga less than or equal to. Okay, so kita akan dapat greater than or equal to 20 dan satu lagi less than or equal to 20. Okay, so since kita deal with maximization problem, so dia punya sign should be less than or equal to, dan kita transform greater than or equal to kepada less than or equal to -20. Okay, dan kita boleh come up with okay, so the following dual lah, given primal, dan kita boleh dapatkan dual sebagaimana berikut. Okay, so 15 right hand side bagi primal akan jadi coefficient untuk objective function. Okay, 15 U1, 20 tadi kita ada 20 dan juga -20, so kita akan dapat seperti berikut. Okay, dan seterusnya lah, so inverse bagi matrix ini, dan right hand side bagi dual adalah merujuk kepada coefficient bagi primal. Okay, so 6, 1, 4. Okay. So then, cuba perhatikan, kita dah sentuh sebelum ini. Daripada dual ini, so kita boleh transform kepada the following. Okay, so kita factorizekan dia, so kita akan dapat the following form. Okay, so yang ni yang merujuk kepada, kalau siapa ingat lagi, URS. Okay, so unrestricted in sign, U2 minus U3. Okay, kita akan tengok contoh-contoh yang lain nanti. Okay, so daripada primal, given primal, dan kita boleh find dual untuk ketiga-tiga cases tadi. Okay ke? So far, ada apa-apa soalan? Okay, brother. So far, no. Okay, so yang lain macam mana? Izian, Janice, Humaira? Okay, doktor. Okay. Okay, so semua jawapan dah ada dekat situ dan awak cuba double check lah. Okay, so sepatutnya saya hide dekat situ tapi saya just dah bagi nota ni, jadi tak apalah. Okay, dan mungkin awak boleh double check balik jawapan yang saya tulis, tulisan hijau dekat situ. Okay, given primal dan cuba dapatkan dual. Okay, so okay, yang seterusnya basically kita ada two cases for linear programming problem lah in general. Okay, so yang ni yang saya cuba nak highlight tadi. Okay, so two cases ini merujuk kepada in case of minimization problem. Okay, so in case of minimization problem, okay, so sign yang kita guna adalah greater than or equal to untuk constraint. Okay, merujuk kepada lower bound. Okay, so kita akan tengok nanti untuk case minimization problem. So of course, Z star adalah pada lower bound.
Ini adalah feasible region. Okay, so for feasible region, okay, so Z star adalah bounded pada lower bound. Okay, untuk case minimization problem, then solution kita adalah pada lower bound ini. Okay, Z star. Sebab itulah kita guna sign greater than or equal to. So maksudnya yang ni adalah greater than or equal to lah. Okay, untuk case maximization problem, constraint diberikan oleh less than or equal to. Okay, so of course bila ada constraint less than or equal to, okay, dan kita boleh find Z star dekat sini. Okay, so of course constraint feasible region mesti pada direction yang ke sini lah. Okay, so yang tu saya harap boleh faham untuk case minimization problem. So of course solution kita adalah minimization problem adalah merujuk kepada at least. Okay, so at least diberikan oleh lower bound. Manakala maximization problem at most refer kepada upper bound. Okay, so they limit by upper bound. Okay, ataupun line representation. Okay, so min dan juga max. Okay, so of course this direction adalah merujuk kepada at least. Okay, dan this direction merujuk kepada at most. Min dan max problem. Okay, dan kita boleh tengok contoh dekat sini. Okay, so based on previous example, okay, consider the following dual. Okay, so yang ni saya kata tadi untuk case URS. Okay, yang ni just continuation daripada yang atas. Okay, kita tengok example yang seterusnya ini. Okay, consider the linear programming problem below. Okay, so kita ada primal, given primal, kita nak maximize objective function 3x1 plus 2x2. Okay, so yang ni based on example yang unique optimal solution. Okay, example yang kita dah bincang. Okay, given primal adalah the following linear programming problem. Kita standardizekan dia. Okay, dan kita akan dapat standard form. Okay, so kita just plus x3 dan juga x4 merujuk kepada select variables. Okay, so ini samalah seperti yang saya explain sebelum ni. Sama ada awak nak guna S1, S2 ataupun awak just nak tambah another variable katakanlah. Okay, notation dia x3, x4. Okay, saya guna x3 dan x4 dekat sini bagi mewakili select variables. Okay, so given primal dan kita nak prove x star optimal solution equal to 3, 3 is the optimal solution by showing that the objective function of any feasible solution is at most 15. Okay, so ingat so kalau maximization problem, so of course at most yang paling tinggi adalah merujuk kepada optimal solution. Okay, ataupun kita boleh wakilkan dengan representation sebagaimana berikutlah. Boleh ke? So ni refer kepada at most. Okay, so feasible region bawah ni lah. So of course yang paling optimum adalah pada yang paling tinggi ni, at most. Okay, sebab tu kita katakan yang ni, kalau yang ni adalah Z star, so yang ni Z. Okay, Z ni merujuk kepada
feasible region, feasible solution. Okay, sebab tu kita kata Z less than or equal to Z star. Okay, so consider the linear programming problem berikut. So macam mana kita nak prove solution yang kita dapat tadi? Okay, yang saya maklum tadi untuk case two variables. Okay, kalau kita sketch by graphical representation, so kita boleh dapat solution X star itu 3, 3. Okay. Similarly, kalau kita solve guna simplex method pun kita akan dapat solution X star 3, 3. Okay, so X1, X2 equal to 3. Okay, then sekarang kita nak prove betul ke X star 3, 3 itu adalah optimal solution. Okay, so alternatively macam mana kita nak tunjukkan bahawa 3, 3 adalah optimal solution. Okay, so idenya adalah based on konsep primal dual ini. Okay, so first thing first, seperti yang saya highlight tadi, so keyword ini adalah merujuk kepada maximization problem. Okay, so Z merujuk kepada feasible solution tapi not optimum. Optimum solution adalah Z star. Okay, cara kita nak prove adalah given that X star equal to 3, 3, then we have Z star 15. Okay, yang ni adalah maklumat yang diberikan. Okay, based on this primal problem, then kita nak buktikan bahawa X star dan juga Z star. Okay, so since we have linear programming problem, which is maximize Z, then we need to show that Z less than or equal to upper bound. Yang ni tadilah. Okay. Okay, so feasible region. Okay, so of course Z dekat sini dan sini adalah merujuk kepada Z star. Okay, so of course Z less than or equal to upper bound. Okay, upper bound ataupun Z star. Maksudnya yang paling optimum dekat sini tak ada lain dah, mesti Z star. Okay, then to find upper bound Z star ni, so we need to find a linear combination of their constraints. Okay, specifically C1 dan C2. Okay, merujuk kepada C1 dan C2. Okay, so first thing first, kita kena state Z less than or equal to upper bound. Okay, so Z objective function less than or equal to upper bound merujuk kepada linear combination tadi. Okay, so kita just first thing first, kita just state Z ini. So Z equal to 3x1 plus 2x2. Okay, so less than or equal to. Okay, so linear combination bagi constraint tadi. U1 times dengan constraint 1. Okay, yang ni adalah constraint 1. Okay, so 2x1 minus 9. Dia merujuk kepada yang ni. Okay, standard form. 2x1 plus x2 plus x3 equal to 9. Okay, so kita just ambil 2x1 plus x2 plus x3. Okay, then constraint 2, x1 plus 2x2 plus x4. Okay, so kita akan dapat seperti berikut. Okay, linear combination bagi constraint adalah merujuk kepada upper bound. Okay, then awak boleh expand U1 dan U2 itu. Okay, so U1 times dengan 2x1 dan seterusnya. So awak akan dapat, okay, so the following solution.
Okay, dan daripada sini kita boleh tengok bahawa okay, so 2u1 plus u2, okay, so times x1, okay, dan seterusnya, yang mana 2u1, okay, 2u1 plus u2, okay, equal to 3. Okay, manakala yang ni adalah, okay, so maksudnya 2u1 plus u2 adalah merujuk kepada koefisien bagi objective function ataupun koefisien bagi x1. Okay, sebab itulah kita akan dapat okay, 2u1 plus u2 equal to 3, manakala u1 plus u2 plus 2u2 equal to koefisien bagi x2. Okay, equal to 2. Okay, then by solve by simultaneous equation, so kita akan dapat, okay, cari u2 dan juga u1. Okay, ataupun kalau fikir representation nak boleh tengok dekat sini lah yang saya sketch ini. Okay, so saya dah sketch kat situ, x1, x2, so z star equal to 15, so 3, 3, optimum solution, so z, okay, less than or equal to upper bound. So far boleh follow ke? Boleh. Okay, so saya just go through dulu, nanti saya akan repeat beberapa kali lagi. Okay, then of course bila kita dah dapat u1 dan u2, kita replace u1 and u2 in equation 1 tadi. So equation 1 refer kepada, okay, so equation 1 refer kepada yang ni lah. Okay, refer kepada yang ni. Kita ganti u1 dan u2 dan kita akan dapat expression seperti berikut. Okay, by simplification, so akan dapat, okay, so cuba perhatikan yang ni. Okay, so bila kita dah dapat 1 dekat sini, okay, dan of course kita boleh reflex balik. So yang ni adalah merujuk kepada constraint 1, yang ni constraint 2. Okay, ataupun dalam arti kata lain, constraint 1, okay, this one equal to 9. Okay, dan kita just gantikan 9 dekat sini. Okay, so begitu juga untuk x2, C2, constraint 2, okay, yang ni equal to 9. Okay, so equal to 9 dan kita akan dapat buktikan bahawa, okay, so exactly, okay, so z, ini z, okay, so less than or equal to sign, less than or equal to 15. Okay, so this last inequality indicates that for any feasible solution, the objective function value cannot be greater than 15. Sebab 15 tu adalah yang dah optimum. Okay, so z star equal to 15. Dan kita akan dapat expression macam itulah tadi. Okay, so dia tak boleh lebih dah. So z star adalah optimum solution. Okay, yang paling upper bound. Okay, so this last inequality indicates that for any feasible solution, the objective function value cannot be greater than 1. Cannot be greater than 15. Since we already found the feasible solution achieving this bound, we conclude that this solution, x star, must be an optimal solution of the problem. Boleh ke? So yang tu saya rasa saya dah masuk
Okay, betul. Okay, itu berkaitan dengan konsep duality lah. Sekejap saya tengok. Bolehkah? Ada beberapa soalan so far? Okay, kita akan bincang lagi yang tu. Sekejap, kalau awak tengok dalam textbook, okay, tak apalah, dulu saya tak nak pergi kepada textbook lagi. Fokus pada yang ni. Okay, ada apa-apa soalan? Nabil Raj? No, doctor. Okay. Darwish? Tak ada soalan doktor. Okay, so kalau tak ada soalan boleh kita tengok example yang seterusnya. So ini awak cuba buat lah. Okay, cuba hide dulu awak punya jawapan tu. Kan jangan tengok cara kerja yang saya buat tu, just based on apa yang kita bincang tadi. Okay, cuba buat. So given primal, the following primal, then kita find standard form. So macam mana kita nak prove bahawa okay, yang ni, so awak boleh cubalah. Okay, sketch graph. Okay, kalau nak cuba sketch graph, okay, so exactly awak akan dapat x star equal to 621 dan solution awak adalah 144. Okay, dan awak boleh solve guna simplex method. So exactly awak akan dapat the same answer, 144. Dan sekarang ni kita nak prove. Okay, so solution 144 dan juga x star tadi. Okay, kita nak prove adakah dia merujuk kepada optimal solution. Bolehkah? Boleh doktor. Yang lain macam mana? Izian, Janice, saya tak dapat nak tengok semua sebenarnya nama ni. Boleh doktor. Boleh So mungkin saya rasa sampai situ dulu lah kot. Kemudian kita akan bincang lagi. Saya akan bagi beberapa exercises. Terutamanya tak apalah, itu dulu kot. Okay, so sebelum kita tamatkan kuliah ini dan sementara awak cuba go through balik apa yang kita bincang hari ini. Okay, so saya nak recap dekat sini. Okay, so first thing first, dalam sejam yang pertama kita fokus kepada karakteristik, okay, ataupun indikator bagi sesuatu linear programming problem. Okay, untuk case unique solution macam mana, untuk case invisible, untuk case unbounded, untuk case degeneracy macam mana. Okay, based on simplex tableau method. Okay, dan kita bincang juga untuk dapatkan idea apa yang dimaksudkan dengan basic feasible solution. Okay, basic feasible solution adalah merujuk kepada point-point pada feasible region ataupun vertices. Okay, ataupun point pada penjuru-penjuru feasible region itu. Okay, basic feasible solution, dan kita boleh relate basic feasible solution itu dengan basic variable, yang mana basic variable adalah merujuk kepada basic solution boleh dipecahkan kepada dua, iaitu basic variable dan juga non-basic variables. Okay, dan non-basic variables of course value dia mesti 0. Okay, dan basic variable kita ada value. Okay, dan based on konsep itu kita boleh cuba relatekan dengan
simplex method. Okay, so bila saja simplex method kita compute, okay, kita just ambil basic variable sahaja. Okay, yang mana non-basic variable automatically merujuk kepada 0 lah. Okay, itu yang kita tengok tadi. Macam mana kita boleh dapatkan basic feasible solution, yang mana kita boleh andaikan bahawa non-basic variable equal to 0, okay, based on potential values ataupun possible values yang kita compute guna factorial tadi. Okay, yang mana factorial kita boleh compute, katakanlah kita ada 4 variables, x1, x2, s1, s2. Okay, daripada situ kita boleh dapat linear combination, kita boleh dapat possible combination. Kita ada 6 possible combination. Okay, daripada 6 itu, 4 daripadanya adalah merujuk kepada basic feasible solution ataupun penjuru bagi feasible region. Yang 2 lagi tu bukan basic feasible solution. Boleh? So next subtopik kita fokus kepada, okay, next subtopik yang kita discuss hari ini, kita fokus kepada primal dan dual. Kita dah tengok primal adalah original problem, original linear programming problem, manakala dual adalah transpose kepada primal. Okay, kalau min dia akan jadi max, kalau max dia akan jadi min. Okay, dan seterusnya kita tengok kepada untuk case maximization problem, objective function z mesti less than or equal to upper bound. Okay, ataupun upper bound tu merujuk kepada yang paling optimum z star. Jadi z less than or equal to z star. Okay, kalau untuk okay, term yang kita gunakan adalah at most untuk maximization problem. Untuk minimization problem kita gunakan term at least. Okay, so maksudnya z star greater than or equal to z. Okay, yang tu nanti awak tengok balik lah. Okay, konsep itu kita gunakan untuk proof, okay, optimal solution dan juga feasible region. Okay, feasible solution x star dan juga optimal solution bagi z star. Okay, so itu saja untuk hari ini dan kita akan bincang. Saya akan bagi beberapa soalan tambahan lah kot. Mungkin kita boleh bincang daripada soalan itu. Okay, sebelum pada kita ambil awak prepare untuk quiz 1. Okay, so just go through benda-benda macam tu. So ideanya untuk quiz basically tak banyak sangat kot dia punya calculation. So just based on konsep ataupun knowledge yang kita bincang tadi. Okay kah so far? Doktor nak tanya quiz tu dia format objektif ke subjektif? Okay, so quiz just ada true and false. Okay, ada fill in the blank. Okay, dan mungkin ada short answer macam tu lah, fill in the blank ataupun short answer, dan juga mungkin objective, multiple choice. Itu je. So dah ada macam yang kita kena tulis dalam kertas lepas tu scan. Tak ada. Oh. Tak ada. So nanti saya akan bagi instruction. So maksudnya sama ada awak jawab ialah sebab quiz online ni dia case sensitif sikit. So maksudnya kalau awak guna lower bound, upper bound, lower bound, upper bound pula. Lower case, upper case untuk jawapan tu mungkin dia akan detect salah sebagai contoh. Sebagai contoh dual, awak buat D tu huruf besar, U, A, L tu huruf kecil. So jawapan yang saya set dekat situ contohnya semua huruf kecil. So awak akan dapat jawapan salah kan. Tapi yang tu tak apa, saya akan check kemudian. Dan saya akan awak just baca instruction. Okay, so baca instruction, ikut exactly instruction tu lah. Okay, kalau jawapan tu dual, just tulis dual sajalah. Tak perlu letak titik dekat belakang, noktah ke apa ke. Sebab yang tu saya takut nanti dia akan jadi case sensitif. Dia akan automatic bagi salah. Boleh? Tapi saya akan cuba buat quiz ini jawapan just numerical sahaja. Okay. Maksudnya just nombor sajalah, tak ada titik perpuluhan ke apa ke.
Kalau titik perpuluhan mungkin akan jadi isu juga dekat situ, sama ada 2 decimal places, 3 decimal places. Okay, so just simple question, 15 minute for quiz based on apa yang kita dah bincang. Okay, Okay, Doktor. Thank you. okay, Ken Sang. Lain-lain soalan ada ke? Okay, so basically kita ada Tak ada, Doktor. satu subtopik lagi berkaitan dengan chapter 1 ini, dan mungkin tak apalah, kita ambil masa, sepatutnya minggu depan dah cover chapter lain. Tapi saya cuba ambil masa untuk wrap up chapter 1 ini dan kita tengok macam mana. Okay, so saya harap sangat awak buat exercises dan check jawapan yang saya bagi dalam nota tu. Jangan tengok dan terima bulat-bulat. Okay, so check dan pastikan awak dapat jawapan yang sama kalau jawapan yang saya bagi tu betul lah. Okay, so kita check and balance macam tu. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpa pada minggu depan. Okay, so thank you semua. Thank you, Doktor. Okay. Thank you, Doktor.